Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramal insaniyata bil walidain. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian. Kita masih lagi bercakap dalam siri tazkirah ini tentang kedudukan orang tua, kedudukan ibu bapa kita, yang merupakan satu tema yang cukup menarik dalam Al-Quranul Karim. Malah Al-Quranul Karim daripada helaian pertama sampai helaian terakhir banyak menceritakan tentang kedudukan dan juga tentang ketinggian golongan orang yang dinamakan sebagai ibu bapa, mereka yang melahirkan kita, mereka yang mendidik kita, mereka yang membesarkan kita. Dalam satu tema Al-Quranul Karim disebutkan sifat birrul walidain, kita berbuat baik pada ibu bapa merupakan sifat para anbiya, para nabi. Disebutkan para nabi, mereka yang sifat mereka baik, taat, hormat, mesra dan menjaga hati dan kebajikan orang tua mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan satu perkara dengan acap kali, dengan ulang kali, melainkan ada mesej, ada tema yang ingin disampaikan. Dan tanggungjawab kita membaca Al-Quranul Karim, kita mengambil, kita mengeluarkan tema-tema ini. Dan tema yang paling tidak boleh kita terlepas pandang adalah tema Al-Walidain, tema ibu bapa ataupun mereka yang melahirkan kita dan mendidik kita dalam kehidupan ini. Cuma dalam masyarakat kita hari ini, kadang-kadang dengan kesibukan, dengan perubahan landscape kehidupan, kita mempunyai tekanan-tekanan tertentu. Tidak semua anak-anak yang boleh menjaga kebajikan ibu bapa dengan baik. Maka timbullah idea-idea kepada penubuhan rumah-rumah orang tua, penubuhan tempat-tempat mereka mendapatkan kenalan dan juga rakan-rakan sebaya di tempat-tempat tertentu. Dan di negara-negara barat dan juga di timur, di Jepun dan Korea, terdapat satu institusi yang agak profesionalisme untuk menjaga kebajikan orang-orang tua ke tingkap yang paling tinggi. Bagi saya tidak salah kalau kita dalam keadaan tertentu mempunyai kekangan-kekangan tertentu, kita menyediakan satu institusi yang bertaraf tinggi dari segi menjaga kemaslahatan dan juga kebajikan orang-orang yang tua, yang sakit, yang memerlukan rawatan doktor dengan cepat, yang memerlukan rakan sebaya. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan kewangan, kemampuan masa dan juga mungkin tidak ada ahli keluarga yang ramai untuk melihat kebajikan orang-orang tua atau kebajikan ibu bapa kita, maka terdapat satu model, satu cara untuk meletakkan golongan ibu bapa dalam keadaan yang lebih selesa, selamat dan lebih sesuai dengan jiwa mereka. Malah kadang-kadang kita melihat di kalangan ibu-ibu kita yang mereka terpaksa menjaga ayah kita dalam keadaan yang agak sukar, kerana mereka tidak ada masa untuk diri mereka sendiri. Kalaulah ada satu tempat, satu institusi yang agak cekap dan mesra dan profesional, kita boleh menjadikan satu masa untuk ibu-ibu mak kita ini mendapat kerehatan sekejap, 1 hari 2 hari, di mana ayah yang sedang sakit atau sebaliknya dapat dihantar di tempat-tempat yang dalam keadaan yang baik, yang dapat dijaga oleh mereka yang pakar. Dan saya telah melihat dalam perjalanan saya di beberapa tempat di negara barat dan juga di negara timur, satu institusi yang cukup menarik untuk menyediakan satu alternatif yang tidak sempurna mungkin, tetapi memberikan satu pilihan, satu keadaan yang agak baru, yang boleh memberikan keceriaan dan boleh memberikan satu fokus yang baik kepada ibu bapa ataupun golongan tua di peringkat umur dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita mendapati di kalangan ahli keluarga kita, adik-beradik kita, di kalangan saudara-saudara sekeluarga, kita kadang-kadang memberikan harapan kepada adik tertentu atau kakak tertentu ataupun di kalangan anak-anak tertentu dan menantu yang tertentu untuk menjaga kebajikan ibu bapa kita. Kalaulah mereka telah bersedia untuk menjaga kebajikan ibu bapa kita sendiri, kita kadang-kadang lepas tangan. Kita tidak langsung memberikan perhatian. Malah kita merasai dengan memberikan wang sudah cukup. Menziarahi seminggu sekali, sebulan sekali, atau memberikan
ucapan telefon sebulan sekali ataupun setahun sekali dalam setengah keadaan sudah cukup. Itu bukan satu standard yang baik. Kita perlu meraihkan juga keluarga yang mengambil berat ibu bapa kita. Mereka juga ada kehidupan. Mereka juga perlukan masa untuk kerehatan, untuk satu masa bercuti dan sebagainya. Tengoklah keadaan masyarakat. Kalau kita tidak ada kesempatan dan tidak ada kemampuan untuk menjaga ibu bapa kita, dan ada di kalangan saudara kita yang bersedia, walaupun mereka juga tidak sempurna, tapi mereka bersedia untuk menjaga ibu bapa mereka, kita yang lain ini perlulah memberikan perhatian seolah-olah itu tanggungjawab kita bersama. Berilah masa, berilah sokongan, dokongan, bantuan keuangan dan sebagainya untuk meringankan mereka yang menjaga ibu bapa kita. Itu satu sifat yang cukup baik yang kadang-kadang tidak berlaku. Kadang-kadang kita melihat orang yang menjaga ibu bapa, mereka dibiarkan kesorongan dari segi masa, dari segi fokus, dari segi kasih sayang, dari segi keuangan dan sebagainya. Alangkah elok kalau tugas untuk menjaga, itu bukan tugas, bukan salah cakap saya, itu adalah kewajipan dan itu adalah tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, mewajibkan ke atas kamu supaya tidak beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kamu untuk sentiasa melakukan ihsan, melakukan perkara yang baik kepada ibu bapa kamu, dan disatukan dan dikembarkan arahan untuk beribadah secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kewajipan untuk menjadikan kita orang-orang yang baik ke ibu bapa kita. Itu satu mukjizat, satu keluarbiasaan Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quranul Karim hanya mensebatikan dua perkara dalam satu ayat, iaitu suruhan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita mengabdikan diri dan berbakti kepada ibu bapa kita dalam satu ayat yang sama. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala disembah, ibu bapa dihormati dan dibaktikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dalam kehidupan kita pada hari ini, kita merasai bahawa kesalahan boleh diminta ampun. Kita salah bercakap, kita salah bahasa badan, kita melanggari perkara-perkara yang memberikan rasa marah, rasa kebencian. Kita boleh minta maaf kepada sahabat, rakan kerja, majikan, masyarakat keseluruhannya. Tetapi kalau ibu bapa kita sudah dikecilkan hati, sudah berasa kecil hati, rasa terkilan, rasa tidak dipentingkan, rasa tidak ada kualiti, tidak, malah menjadi bebanan dan liability, itu satu perkara yang cukup besar. Kerana kalau mereka tidak ampunkan kita, itu membawa kepada kemurkaan, dan itu juga akan membabitkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan keredaan Allah dan keredaan kedua ibu bapa, dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dalam kemurkaan ibu bapa. Jadi ini bukan soal biasa-biasa. Ini bukan soal kecil. Kita boleh melakukan kesalahan kepada rakan-rakan dan kita minta maaf, dan mudah-mudahan mereka maafkan kita. Itu kita dengan manusia. Tapi bila kita salah dengan ibu bapa, bila kita melakukan tindakan, perbuatan, perkataan, tindak tanduk, perbualan, bahasa badan yang boleh menghiris dan boleh menjadikan mereka kecil hati dan ketekilan, itu dosa kepada ibu bapa, dan itu ada kaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan soal perkara yang biasa. Suami isteri salah boleh minta maaf, dan mudah-mudahan sejuk hati dan kita maafkan satu sama lain. Tapi kadang-kadang ibu bapa dalam keadaan tertentu, dengan emosi yang tertentu, mereka merasai cukup kecil hati dan cukup tekilan dengan sifat kita, anak-anak yang sudah besar, yang sudah berjaya, yang sudah melakukan segala-galanya, tapi tidak kepada ibu bapa mereka sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sedikit semangat untuk kita melihat semula, untuk kita murajaah, untuk kita review bagaimana kita menjadikan
hubungan kita dengan ibu bapa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan institusi peringkat negara dan masyarakat untuk mengambil berat mereka-mereka yang tidak ada anak-anak, tidak ada mereka yang mampu menjaga ibu bapa. Adakan satu institusi, bukan yang biasa-biasa yang kita melihat pun sedih dengan kualiti tempat penjagaan ibu bapa dan orang tua. Satu institusi yang bertaraf tinggi dan berikan satu suasana yang baik. Yang keduanya memberikan perhatian kepada mereka yang menjaga ibu bapa kita on our behalf, sebagai mewakili kita. Berilah perhatian kepada ibu bapa dan berilah perhatian kepada mereka yang menjaga kebajikan ibu bapa kita. Yang ketiga, kita sensitif dengan dosa, dengan perkataan, dengan perbuatan kita ke ibu bapa, kerana mereka merupakan sumber kemurkaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini memberikan sedikit manfaat di pagi Jumaat yang barakah ini. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.